Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid mukadimah semua? Mukadimah harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, pagi ini kita akan belajar dalam pendidikan kesenian tahun 4. Okey. Kita pergi pada slide. Bahasa seni visual, okey, yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu unsur seni dan juga prinsip rekaan. Okey, unsur seni terbahagi kepada 6 bahagian iaitu garisan, rupa, jalinan, warna, ruang dan bentuk. Manakala prinsip rekaan terbahagi kepada 7 bahagian: imbangan, irama dan pergerakan, penegasan, kontra, kesatuan, harmoni dan kepelbagaian. Okey, seterusnya unsur seni yang pertama adalah garisan. Garisan ialah hasil sambungan titik ke titik di atas sesuatu permukaan. Okey, di sini mukadimah sertakan contoh garisan. Garisan halus, garisan tebal, garisan beralun, garisan berduri, garisan bergerigi, garisan berpancar, garisan berbulu, garisan berbiji, garisan berlingkar, garisan zigzag, garisan putus-putus dan garisan berserabut. Okey, garisan ini adalah perkara pertama yang kita akan buat dalam kita nak menghasilkan sesuatu karya seni. Okey, seterusnya adalah rupa. Rupa ialah hasil sambungan garisan yang bertemu dari hujung ke pangkal. Rupa boleh dibahagikan kepada dua bahagian juga, iaitu yang pertama rupa organik dan rupa geometri. Okey, rupa organik dia lebih kepada sifat bebas ataupun dia tak ada sempadan dan tidak bersudut. Okey, dia spontan saja. Kita lukis dia secara spontan. Dan yang kedua adalah rupa geometri, iaitu mempunyai statik dan sepadan yang tepat, iaitu mempunyai sudut. Contohnya segi 4, segi 3, anak panah, okey, heksagon, 4 segi dan bulatan. Okey, ini adalah bucu-bucu ini kita panggil sebagai sudut. Okey, seterusnya adalah jalinan. Jalinan merupakan kesan yang ada pada sesuatu permukaan. Terdapat dua jenis jalinan, iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuh. Okey, kita pergi kepada jalinan tampak dahulu. Hanya dapat dilihat pada satah gambar. Bersifat dua dimensi. Ia terdiri daripada gambar, slide, billboard, paparan jalan, simbol dan logo. Oleh sebab ia wujud dalam bentuk gambar, kita tidak dapat merasa jalinan tampak secara sentuhan. Okey, dia lebih kepada gambar. Okey, seterusnya jalinan sentuh dapat dirasa kerana ia bersifat maujud ataupun dia ada di depan kita secara depan lah, wujud betul-betul. Okey, sifatnya 3 dimensi. Ia terdiri daripada kulit kayu, cermin, kulit kerang, simen, buah durian dan lain-lain lagi. Okey, jalinan sentuh kita dapat sentuh dia sebab dia wujud depan mata kita, dan jalinan tampak tidak dapat disentuh kerana dia hanyalah gambar. Seterusnya warna. Warna dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu yang pertama warna asas, dan yang kedua warna sekunder, okay, dan yang ketiga adalah warna tertier. Warna asas ni adalah merah, biru, kuning. Warna ni adalah warna-warna yang paling menyerlah ataupun kita kata paling hebat kuasanya sebab dia paling menarik. Okay. Yang kedua adalah warna sekunder, iaitu gabungan daripada warna asas dan warna asas. Kemudian akan hasillah warna sekunder. Okey, kamu boleh lihat di sini, iaitu warna sekunder jingga, hijau dan ungu. Okey, seterusnya yang ketiga warna tertier adalah campuran daripada warna asas dan juga warna sekunder, dan dia akan menghasilkan warna tertier, iaitu kuning hijau, kuning jingga, merah ungu, biru ungu dan biru hijau. Di sini mukadimah sertakan sekali rajah berkaitan dengan campuran warna primer, sekunder. Primer ni adalah warna asas, okey, dan warna tertier. Okey, seterusnya ruang. Ruang ialah jarak di antara dua objek. Kedudukan objek dalam sesuatu jarak akan menimbulkan kesan ruang belakang, ruang tengah dan ruang hadapan. Okay, apa yang dikatakan dengan ruang ni adalah sesuatu objek
kedudukan objek dalam suatu jarak akan menimbulkan kesan ruang belakang. Okey, bila objek itu berada di hadapan, dia akan nampak lebih besar, dan bila dia berada di belakang ataupun di jauh sikit, dia akan lagi kecil. Itu yang akan menimbulkan kesan ruang. Okey, itu adalah sudut belakang dan ini adalah sudut hadapan. Okey, seterusnya bentuk. Bentuk asas mempunyai struktur jisim dan isi padu. Okey, bentuk dibahagikan kepada dua juga, iaitu bentuk konkret dan bentuk ilusi. Bentuk konkret adalah bentuk sebenar ataupun 3 dimensi dan kita dapat lihat dia daripada pelbagai sudut. Okey, boleh tengok daripada sudut atas, bawah, kiri dan kanan. Itu adalah bentuk konkret. Dan bentuk ilusi adalah bentuk yang hanya dihasilkan melalui kemahiran penggunaan unsur-unsur seni. Okey, contohnya warna dan garisan-garisan lah. Okey, ia adalah gambar ataupun lakaran seni yang kita lukis. Lebih kepada gambar lah. Kalau ilusi ni gambaran. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada prinsip rekaan. Okey, prinsip rekaan yang pertama adalah imbangan. Imbangan objek simetri dan imbangan objek yang tidak simetri. Maksudnya dari segi keseimbangan gambar. Keadaan yang menentukan kedudukan yang sama atau sepadan dari segi berat dan pemberatan. Okey, mestilah imbang. Okey, dalam kita punya karya seni. Okey, seterusnya irama dan pergerakan. Keadaan objek yang kelihatan bergerak, memancar, bergegar dan sebagainya secara ilusi. Okey, maksudnya di sini dalam kita punya karya seni kita, kita mesti gabungkan juga dengan irama dan pergerakan. Maksudnya dia seakan-akan seperti air itu bergerak, tapi sebenarnya hanyalah ilusi ataupun gambaran sahaja. Okey, maksudnya kita hidupkan gambar tu. Okey. Seterusnya, kesatuan. Kesemua unsur seni dan prinsip rekaan dilihat secara menyeluruh dan saling melengkapi dalam hasil karya. Maksud di sini kesatuan antara prinsip rekaan dan juga unsur seni. Okey, dia adalah saling melengkapi. Okey, bila digabungkan, okey, barulah akan menghasilkan karya seni yang lebih baik ataupun yang lebih berkualiti dan ataupun lebih jadi dapat sambutan dan perhatian orang. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah slide yang terakhir. Penegasan. Okey, sesuatu yang boleh menarik perhatian dan tumpuan kepada pemerhati. Okey, contohnya kita lukiskan muka di gambar bunga ni dapat menarik perhatian murid-murid ataupun kanak-kanak. Okey. Itu adalah salah satu penegasan. Okey, seterusnya kontra. Sesuatu objek yang berbeza dari segi saiz, rupa, bentuk, warna dan sebagainya daripada objek yang lain. Okey, maksudnya kontra di sini dalam satu karya seni tu kita mesti ada kontra. Maksudnya jangan kita semua hanya ada yang kecil saja. Kita mesti kontrakan juga, masukkan juga yang besar. Macam tu juga dengan warna. Jangan hanya warna yang ceria je. Kita gabungkan juga dengan warna-warna sekunder, warna tertia. Okey. Seterusnya, bahagian harmoni. Penggunaan unsur seni yang menimbulkan kesan aman dan damai. Okey, dalam harmoni ni lebih kepada warna. Okey, bila kita nak ceriakan lagi warna kita ataupun kita punya karya, kita akan menggunakan warna-warna yang menceriakan. Okey, kerana warna tu mempengaruhi sedikit sebanyak keharmonian untuk dalam karya. Okey, dan yang terakhir adalah kepelbagaian. Penggunaan pelbagai unsur seni dan prinsip rekaan dalam sesuatu karya. Okey, kita perlu pelbagaikan dalam hasil karya seni kita. Okey, kita punya unsur seni dan juga prinsip rekaan supaya lebih nampak karya seni tu lagi menarik. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebarang permasalahan boleh kamu ajukan pada WhatsApp Mu'alimah. Okey, sehingga bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.